Hai pelajar-pelajar, apa khabar semua? Cikgu berharap awak semua berada dalam keadaan yang baik. Untuk hari ini, untuk ekonomi tingkatan 4, kita akan pergi kepada subtopik baru, bab 1, 1.2, sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Okey, jadi kita bermula dengan perkara baru pada hari ini. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah 1.2.1 Masalah Asas Ekonomi. Saya harap pelajar-pelajar masih ingat lagi, dalam pelajaran lepas kita telah bincang masalah ekonomi, iaitu masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas. Yang kita nak bincang hari ini adalah masalah asas ekonomi. Biasanya pelajar sentiasa terkeliru antara masalah ekonomi dengan masalah asas ekonomi. Untuk masalah asas ekonomi, perkataan asas ni ada 4 alfabet. A-S-A-S. Jadi, pelajar sentiasa kena ingat, masalah asas ekonomi kena ada 4. Kenapa? Sebab perkataan asas ni ada 4 alfabet. Simple. Masalah asas ekonomi ni terdiri daripada yang pertama, apakah yang hendak dikeluarkan? Yang kedua, berapakah yang hendak dikeluarkan? Yang ketiga, bagaimana hendak dikeluarkan? Dan yang keempat, untuk siapa dikeluarkan? Jadi masalah dia kalau kita ringkaskan, apakah, berapakah, bagaimanakah, untuk siapa dikeluarkan? Di sini kita akan mula bincang, kita akan mula kupas satu persatu. Jadi kita akan bermula dengan masalah asas ekonomi yang pertama, iaitu apa yang hendak dikeluarkan. Apa yang hendak dikeluarkan ini merujuk kepada penentuan jenis barang. Jenis barang yang hendak dikeluarkan akibat faktor-faktor pengeluaran adalah terhad. Jadi bila kita hendak memulakan sesuatu perniagaan, persoalan pertama yang kita perlu selesaikan adalah apakah ataupun jenis barang yang kita hendak keluarkan. Kita sedia maklum faktor-faktor pengeluaran adalah terhad, jadi kita tak mampu untuk mengeluarkan semua barang pada masa yang sama. Jadi, dalam situasi ini ekonomi perlu membuat keputusan ataupun perlu menyelesaikan dulu masalah, menentukan dulu apa jenis barangan yang hendak dikeluarkan. Pengeluar akan memilih untuk mengeluarkan barangan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Bila awak hendak menentukan barang apakah yang sesuai untuk dikeluarkan, awak kena buat kajian. Awak kena buat kajian untuk mengetahui apakah keperluan dan kehendak pengguna. Biasanya masalah apa yang hendak dikeluarkan diselesaikan berdasarkan permintaan dan cita rasa masyarakat. Permintaan kat sini bermaksud demand. Pada masa tersebut, barang apakah yang menjadi kegilaan ataupun kesukaan orang ramai. Jadi barang itu yang akan dikeluarkan. Yang kedua, barang yang dapat memenuhi cita rasa masyarakat. Penyelesaian masalah apa yang hendak dikeluarkan sangat penting untuk menentukan corak agian atau peruntukan sumber ekonomi. Corak agian kita akan bincang lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Peruntukan sumber ekonomi seperti kita sedia maklum sangat terhad. Penawaran, faktor-faktor pengeluaran atau sumber ekonomi adalah sangat terhad. Jadi kita perlu membuat keputusan. Apakah jenis barang yang kita hendak dikeluarkan supaya kita dapat menguruskan sumber ekonomi kita dengan lebih teratur. Jadi ini adalah penjelasan tentang masalah asas yang pertama, iaitu apa yang hendak dikeluarkan. Apa yang hendak dikeluarkan kat sini bermaksud jenis barang yang hendak dikeluarkan. Apa di sini bermaksud seperti yang saya beritahu awak, kita boleh merumuskan apa bermaksud penentuan jenis barang yang hendak dikeluarkan. Barangan iaitu barang dan perkhidmatan terdapat pelbagai jenis. Jadi sebelum kita
memulakan perniagaan kita, kita perlu menentukan apakah jenis barangan yang kita hendak mengeluarkan kerana faktor-faktor pengeluaran kita adalah sangat terhad. Masalah asas ekonomi yang kedua adalah berapa yang hendak dikeluarkan. Okey, perkataan berapa ni merujuk kepada kuantiti barang yang hendak dikeluarkan. Okey, merujuk kepada kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan. How many you want to produce? Quantity. Okey, penyelesaian masalah asas berapa yang hendak dikeluarkan ataupun penentuan kuantiti barangan ini sangat penting supaya tidak berlaku masalah kekurangan, shortage, ataupun masalah lebihan sesuatu barangan dalam pasaran. Okey, sebagai seorang pengeluar, kita harus memastikan bahawa barangan yang kita keluarkan tidak berlaku kekurangan ataupun kita tak mengeluarkan lebih daripada permintaan masyarakat. Kenapa perkara ini sangat penting? Kerana masalah kekurangan barang akan menyebabkan kenaikan harga barangan. Okay, bila sesuatu barangan itu tidak cukup di pasaran tetapi permintaannya adalah sangat tinggi. Jadi hal ini akan menyebabkan harga barangan tersebut naik. Jika harga barangan tersebut naik, permintaan terhadap barang tersebut akan mula jatuh. Okay, saya rasa sebagai manusia itu adalah naluri kita. Bila kita rasa sesuatu barang tu harganya semakin meningkat, kita akan mula mengurangkan pembelian barang itu dan kita akan pergi cari barang-barang brand lain yang fungsinya sama. Okay, sekiranya kita mengeluarkan sesuatu barang tu secara berlebihan, lebih daripada apa yang diminta oleh pasaran. Jadi kat sini, hal ini akan menyebabkan berlaku penurunan harga barangan. Okay, kenapa kita terpaksa mengurangkan harga barang? Sebab barang tersebut kita telah mengeluarkan secara berlebihan dan barang tersebut boleh katakan tidak laku di pasaran. Jadi untuk mengelakkan kerugian, kita terpaksa menjual pada harga yang sangat rendah. Jadi kenaikan harga sesuatu barang yang melampau dan kejatuhan harga sesuatu barang yang mendadak, dua-dua perkara ini adalah tidak bagus kepada pasaran ataupun kepada pengeluar. Sebab benda ini akan memberi kesan kepada keuntungan. Okey, so bagaimana kita nak menentukan berapa barang yang kita nak keluarkan? Okey, ditentukan berdasarkan permintaan masyarakat dan faktor pengeluaran yang diperuntukkan untuk mengeluarkan. Kita akan buat market survey bila kita sudah keluarkan satu barang, contohnya pen. Okey, bila bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita sudah keluarkan satu brand pen tu, okey, kita akan minta kita punya sales executive okey untuk membuat kajian pasaran. Okey, pen yang kita keluarkan bagaimana sambutan masyarakat? Pen warna mana yang banyak dibeli? Jadi bila kita sudah buat kajian pasaran, dari situ kita sudah boleh tahu okey, masyarakat lebih suka pen jenis apa yang berwarna apa. Jadi kat situ kita dah boleh membuat keputusan tentang kuantiti pen yang kita harus keluarkan selepas ini. Jadi perkara ini sangat penting untuk mengelakkan kerugian kepada Okey, jadi secara ringkasnya, berapakah ni merujuk kepada kuantiti barangan yang kita hendak keluarkan. Kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan sangat penting seperti yang saya telah jelaskan baru tadi, untuk mengelakkan kenaikan harga yang mendadak dan juga untuk mengelakkan kejatuhan harga yang mendadak terhadap sesuatu barangan. Okey, masalah ketiga adalah bagaimana hendak dikeluarkan. Okey, bagaimana hendak dikeluarkan ini merujuk kepada penentuan cara atau teknik pengeluaran sesuatu barang atau perkhidmatan. Okey, bagaimana kita nak mengeluarkan, produce barangan tersebut. Okey, pengeluar sebenarnya terdapat dua pilihan. Okey, yang pertama, kaedah berintensifkan modal dan kaedah kedua adalah berintensifkan buruh. Jadi, pengeluar kena pilih salah satu cara untuk mengeluarkan barangannya. Okey, apakah itu kaedah berintensifkan modal? Kaedah berintensifkan modal ni pengeluaran yang menggunakan lebih banyak faktor modal. Faktor modal di sini bermaksud mesin dan jentera. Mesin dan jentera. Manakala kaedah berintensifkan buruh ni merujuk kepada
pengeluaran yang menggunakan lebih banyak faktor buruh berbanding dengan faktor modal. Maksudnya kita banyak menggunakan faktor buruh berbanding dengan mesin-mesin dan juga jentera. Pemilihan kaedah pengeluaran adalah berdasarkan harga relatif, iaitu perbandingan kos antara faktor buruh dan juga faktor modal. Okay, kita biasanya akan membuat kajian. Okay, kalau saya hendak mengeluarkan pen, okay, teknik pengeluaran yang mana? Sama ada pengeluaran menggunakan buruh ataupun kaedah pengeluaran menggunakan mesin dan jentera, yang mana satu lebih murah. Okay, jadi kita akan memilih kaedah pengeluaran yang kosnya lebih murah. Dan kita juga perlu memilih kaedah pengeluaran yang teknik pengeluarannya cekap. Cekap kat sini maksudnya tidak berlaku pembaziran faktor-faktor pengeluaran. Jika harga faktor buruh murah berbanding dengan faktor modal, pengeluar akan memilih kaedah pengeluaran berintensifkan buruh. Okey, kat sini contohnya bila kita buat pengiraan kos, sekiranya barangan kita tu dikeluarkan dengan menggunakan faktor buruh lebih murah berbanding menggunakan mesin dan jentera, jadi kita boleh menggunakan kaedah berintensifkan buruh untuk mengeluarkan barang kita dengan lebih cekap. Okey. Jadi ini adalah ringkasan bagaimana merujuk kepada cara ataupun teknik pengeluaran sesuatu barang. Jadi terdapat dua kaedah ataupun dua cara pengeluaran barang. Yang pertama adalah berasaskan buruh. Maksudnya kita menggunakan lebih banyak buruh berbanding mesin dan jentera. Kaedah kedua adalah berintensifkan modal. Modal di sini merujuk kepada dalam teknik pengeluaran ni kita banyak menggunakan mesin dan jentera-jentera yang canggih berbanding dengan penggunaan buruh. Okey, masalah asas ekonomi yang keempat adalah untuk siapa dikeluarkan. Okey, untuk siapa yang dikeluarkan merujuk kepada masalah penentuan pengagihan barangan kepada masyarakat menjadi sasaran. Senang kata, siapakah golongan pembeli ataupun golongan pengguna yang kita sasarkan? Bila kita mengeluarkan sesuatu barangan, kita perlu ada golongan sasaran. Siapakah customer kita? Sebab penentuan customer itu adalah sangat penting untuk memaksimumkan keuntungan kita. Okey, biasanya masalah untuk siapa dikeluarkan ni diselesaikan berasaskan corak agian pendapatan wang. Okey, apakah itu corak agian pendapatan wang? Senang kata, kemampuan. Kemampuan. Corak agian pendapatan wang ni merujuk kepada kemampuan ataupun kuasa beli masyarakat. Okey, kuasa beli kat sini yang berpendapatan tinggi, kuasa untuk membeli barangnya adalah lebih tinggi berbanding yang berpendapatan rendah, kuasa untuk membeli barangnya adalah rendah. Okey, senang kata, orang yang ada banyak duit dia mampu beli lebih banyak barang. Orang yang kurang duit mampu beli sedikit barang saja. Itu merujuk kepada corak agian pendapatan wang. Golongan yang berpendapatan tinggi biasanya memperoleh lebih banyak barang berbanding dengan golongan berpendapatan rendah. Jadi bila kita hendak mengeluarkan sesuatu barangan, kita perlu menentukan barang yang kita hendak mengeluarkan ni, siapa kita punya customer yang kita target. Sama ada golongan berpendapatan tinggi ataupun golongan berpendapatan rendah. Kalau kita menyasarkan untuk mengeluarkan barang tu golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, kita perlu memastikan harga barang dan kualiti barang itu bersesuaian dengan dua-dua kelompok masyarakat ini. Senang kata, kita ambil handphone Samsung. Handphone Samsung ni ada yang mahal, lebih daripada RM1,000, ada yang murah RM299. Kenapa Samsung ni perlu mengeluarkan handphone pada dua harga yang berbeza? Sebab Samsung ini menyasarkan golongan berpendapatan tinggi dan juga golongan berpendapatan rendah. Manakala kalau kita tengok iPhone yang dikeluarkan oleh syarikat Apple, syarikat Apple ni mengeluarkan barang-barang yang berkualiti tinggi dan harganya sangat mahal. Kenapa iPhone ni tidak mengeluarkan model-model handphone yang murah? Sebab untuk syarikat Apple, dia menyasarkan untuk menjual kepada golongan berpendapatan tinggi sahaja.
Jadi dalam ekonomi, kalau awak nak memaksimkan keuntungan, okey, penentuan customer awak tu sangat penting. Kalau awak nak mengeluarkan barang tu untuk semua jenis golongan, maksudnya barang awak kena ada dua harga. Yang harga rendah dan juga harga yang sangat tinggi. Okey, semua barang ada dua, dia boleh katakan ada dua grade. Okey, kalau kita ambil pen ada yang brand yang sama, contohnya G. Kita ambil contohnya G pen yang popular. Okey, kita ambil G-Soft. Okey, G-Soft ni ada yang pennya satu batang 80 sen. Ada juga brand G-Soft ni harganya lebih daripada RM6, RM7. Okey, maksudnya G-Soft ni dia menyasarkan kedua-dua golongan masyarakat, berpendapatan tinggi dan juga berpendapatan rendah. Jadi ringkasan untuk masalah untuk siapa dikeluarkan merujuk kepada pengguna ataupun customer. Okey, seperti yang kita telah bincang, pengguna ataupun customer ni ada dua kelompok yang berpendapatan tinggi dan juga berpendapatan rendah. Jadi itu saja untuk hari ini. Hari ini kita fokus pada masalah asas ekonomi saja. Jadi cikgu harap pelajar faham dengan jelas keempat-empat masalah asas ekonomi ini. Jadi seperti biasa, soalan-soalan berkaitan masalah asas ekonomi ini pelajar akan jumpa dalam modul 4 saya. Jadi tolong pulangkan modul 3 dan ambil modul 4 di Pondogat Sekolah ikut ketetapan yang saya akan upload dalam grup kita nanti. So setakat itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa dalam kelas kita pada minggu hadapan. Terima kasih pelajar. Sebelum tu ada beberapa peringatan daripada saya. Peringatan yang pertama adalah sila ambil modul 3 di Pondogat. Pulangkan modul 1 dan modul 2 kepada mana-mana yang belum berbuat demikian. Dan wajib join kelas GM saya mengikut ketetapan yang saya akan maklumkan dalam grup kita nanti. Kelas GM, kelas online ni adalah sesuatu yang wajib. Jadi pelajar wajib join kelas saya setiap kali saya bagi memo dalam grup ekonomi kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Untuk pelajar-pelajar yang rajin respon dan rajin buat tugasan saya, terima kasih. Untuk pelajar-pelajar yang tak pernah respon dalam kelas saya, ada 9 orang, saya akan jumpa awak bila kita bersemuka pada 4 April nanti. Jadi itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih pelajar.